Hi everyone, Assalamualaikum and a very good morning. Hopefully semua orang dah bangun and watch this video. Patutnya dari pukul 9:30 until 10:30 lah kan. Sebab that is when our math slots for today. Okay, so welcome back everyone. Hopefully semua orang sihat walafiat sebab kita baru habis cuti kan. Cuti raya haji. And kita akan sambung topik baru during this semester 2, and this is the topic that you have learned during semester 2. The past few weeks kita dah belajar tentang algebra. Mainly we focus on algebra, on how to represent it, apa dia terms, apa dia coefficient kan. And the next one kita belajar macam mana nak expand, macam mana nak kumpul like terms, okay? Expand 2 brackets, expand single bracket, kumpul like term, kalau multiplication nak buat apa, division nak buat apa. And the third topic, we have learned how to solve linear equation. Contohnya macam 2x tambah 3 equal to 9. Apa dia x tu kan? And you have learned how to do simultaneous linear equation. Kalau dia bagi 2 equation, macam mana kita nak selesaikan secara serentak. And during solution of equation ni juga, you have learned how to show recurring decimal into fraction kan. And the last week before the holiday, kita belajar linear inequalities. Macam mana nak solve linear inequalities yang more than, less than tu. And also the last exercise, exercise 2, you need to do the simultaneous linear inequalities. Make sure awak dah siapkan and check your answer. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tengok balik recording yang sebelum ni kan. Macam mana awak belajar simultaneous linear inequalities tu. And boleh tanya cikgu awak juga. Okay, simultaneous linear inequalities tu dia ada cara last kali tu nak tulis jawapan macam mana. Okay. And coming up next, this week kita akan fokus on ratio, proportion and rate. And this is the plan before semester 2 break lah. Kita akan ada break waktu bulan September. And kalau kita tak balik sekolah juga, so this is all we will learn online. So every week kita akan ada new topic. Please make sure awak tengok video semua. Jangan skip pun. And exercise pun please lah buat kan. Kalau awak tak buat, awak lah yang rugi. Okay. So next week kita akan masuk this topic and percentage, geometrical construction. By now, awak patut ada calculator dah. Okay, kalau boleh kena ada calculator dah. And geometrical construction ni nanti we need, selain pembaris, we need compasses dengan protector. Nanti I will show you apa dia compasses tu, apa dia protector tu lah. Okay, lambat lagi ni. Okay, so this week kita fokus dekat ratio, proportion and rate. Okay, make sure siapkan semua latihan and kita still akan ada weekly test. Please be alert dengan weekly test tu. Tak perlulah kena remind selalu. So make sure awak buat weekly test tu sebab kita nak tahu awak punya achievement dan participation lah. Minggu tu sebenarnya awak belajar ke tak topik tu. So please do the test on time, okay? Next kita masuk topik ratios, rates and proportion. So for this part, kita akan discuss a few things which is simplify ratio, express a ratio as a fraction, divide amounts in a given ratio, use map, complete calculation to write increase and decrease as ratio, to increase and decrease amount according to a given ratio. So ratio ni sebenarnya nisbah. So you have learned this topic during your primary school. So ni just a continuation sahaja. And adalah tambahan-tambahan sedikit method that you can use to complete the calculation. Okay. So for ratio, ratio is to compare 2 or 3 quantities measured in the same unit. So point paling penting dia kita nak compare 2 atau 3 quantities in the same unit. Kena make sure unit dia adalah sama. Okay, next. How to write ratio? Contoh this one, bananas to monkey. So kita kira ada berapa pisang dekat sini, ada berapa monyet dekat sini. So for this one, 7 to 3. Kita akan sebut 7 to 3. Kalau bahasa Melayu, we call it 7, 7 nisbah 3. Okay. So how to write ratio sama juga ni. What is the ratio of sharks to crab in this picture? So dia nak shark to crab.
Okay, so kira berapa ekor shark? Kita ada 2 shark and crab we have 6. Okay, and for ratio, we have to make sure it is the simplest form. So bila 2 dengan 6 ni, kalau boleh simplify, kita kena simplifykan dia. Okay, so 2, 6 simplify akan dapat 1, 2, 3. Okay, kita bahagi 2, bahagi 2. Okay, so kalau yang ni kita akan cakap dia equivalent ratio. Sebab yang atas ni dengan bila kita simplify akan dapat benda yang sama. Okay, dia sama macam pecahan juga. Okay, next. How to write ratio if Tasnim is 5 years older and Ziad is 20 years old. The ratio of their age is, okay. So macam mana kita nak buat? Tasnim umur dia 5 tahun and Ziad is 20 years old. Okay. So 5 to 20, kita kena simplifykan akan jadi 1 to 4. Okay. So 5 nisbah 20, 1 nisbah 4. Ni dalam word 5 to 20, simplify 1 to 4. And this one kita boleh tulis dalam bentuk fraction. Okay, so 5 nisbah 20 boleh juga tulis sebagai 5 per 20. Okay, so ni dalam ratio form. This one dalam word and this one in fraction. Okay. Next, ratio written in the form of A to B or A to B to C. Okay, dia boleh ada 2 quantities atau 3 quantities. Okay, next kita nak buat practice sikit. 800 gram nisbah 1.8 kilogram. So make sure unit dia kena sama. So for this one, kita boleh buat dua unit yang sama. So 800 nisbah dengan 1800. Okay, kita tukar semua dalam bentuk gram. Okay, bila dah dapat yang ni, kita kena simplifykan dia. Okay, so 800 bahagi dengan 2, kita dapat 400. Kita kecilkan dia. 400 nisbah 900. Okay. Kalau boleh kecilkan lagi, kita akan kecilkan lagi. So bahagi dengan 100 akan dapat 4 to 9. Okay, so this is our final answer. Okay. 400 maksudnya dia bahagi 100, 100. Okay, next one. For this one, kita boleh simplify bahagi dengan sifar 4 dulu. 32 bahagi 4 dapat 8. 24 bahagi 4 dapat 6. And 20 divide by 5, kita dapat 5. Okay. Apa kaitan 800 ni? Kita pergi balik nombor 1 ni. 800 dengan yang ni. Yang ni kita boleh panggil dia sebagai equivalent ratio. Equivalent ratio. Sama juga macam equivalent fraction. This one we can call it equivalent ratio. Okay, next. 3 to 3 per 5 nisbah 7 per 10. Okay, so kita boleh simplifykan dia. So boleh jadi samakan dulu dia punya penyebut, denominator, darab 2, so 6 over 10 and sebah 7 over 10. Okay, and then kita simplifykan dia boleh jadi 6 nisbah 7. Okay, so this is our final answer. Okay, and last one, yang ni kita boleh simplifykan dia dengan darab semua ni dengan 100 dulu. So dia akan jadi whole number 4 nisbah 12 nisbah 56. 5 to 12 to 56. And then in the simplest form, we divide all these quantities dengan 4. So akan dapat bagi 4 dapat 1, 12 bahagi 4 dapat 3. And 56 divide with 4, we will get 14. Okay. Kecilkan sampai paling kecil sampai dah tak boleh nak kecilkan dah. Okay, so make sure dia kena common unit. So next question,
Common unit ni maksudnya kalau guna minutes, dia kena minutes juga sini. Okay, sama macam soalan nombor 1, bila guna gram, yang ni pun kena gram. So for this one, 25 minutes to 1 hour. So maksudnya 25 minutes. Okay, 25 minutes to 1 hour is 60 minutes. Okay. So in ratio, unit dia kita tak perlu letak dah. So akan jadi 25 to 60. Okay, and then we have to make sure it is in the simplest form. So kita bahagi dengan 5. So 5, 60 bahagi 5 dapat 12. Okay. So kena make sure dia dalam simplest form. Macam mana kita dapat 5 dengan 12 ni? Sini kita bahagi 5. So dekat sini pun kita, belah sini pun kita akan bahagi 5. Okay. Siap. Ni jawapan dia. Okay, next. Ratio as fraction. Okay, ratio ni boleh juga tulis sebagai fraction. So in this case, a garden is divided into lawn and shrubs in the ratio 3 to 2. What fraction of the garden is covered by lawn? So dia tanya apakah fraction? Okay, so yang dia punya lawn ni adalah 3 and dia punya shrubs ni adalah 2. So yang ni adalah shrubs. Okay, macam mana kita nak buat fraction? Dia kena total semua. Satu garden ni berapa dia punya total. So satu ni nak kira dia, kita akan tambah. Kita akan dapat 5. Kawasan garden ini adalah 5 dia punya ratio. Okay. So untuk lawn tadi kita dapat 3. So 3 bahagian daripada total garden tu iaitu 5. Okay. And untuk shrub pula kita akan dapat 2 per 5 per total of the garden. Okay. Find the denominator by adding the number in the ratio. So nak tahu dia punya denominator ni, penyebut dia apa, kita kena tambah dia punya numbers of ratio. Ni kita tambah ni. Okay. That's all. Next one, dividing amounts in the given ratio. So sekarang ni dia bagi $28 in the ratio 4 to 3. So total dia adalah ada berapa bahagian? Sini kita ada 7 bahagian. So 7 bahagian ni adalah untuk $28. Okay. Yang ni adalah total of the money and total bahagian dia. Okay. So sekarang kita kena bahagikan kepada 4 dengan 3. Okay. Find the total parts all together. So kita dah dapat 7. And then 7 parts is $28. Okay. Lepas tu kena buat apa? Kita dah tahu dah 7 parts ni adalah $28. So kita boleh buat 3 cara. Dia ada, kita cari satu bahagian apa? Kita ada 3 cara. Okay. So cara yang pertama kita cari dulu satu bahagian ada berapa. This method awak dah guna dah waktu sekolah rendah. Okay. So tadi apa dia? Ada 28 bersamaan dengan 7 parts. Okay. So bila unitary method ni maksudnya dia nak tanya uni. Satu bahagian ada berapa. So $28 akan bahagi dengan 7. Okay, so kita akan dapat 1 part sama dengan 28 bahagi 7. Kita akan dapat $4. Okay. So bila dia tanya bahagian untuk 4 dengan 3. So 4 parts berapa? 3 parts berapa? Lepas kita dah cari satu bahagian, kita nak tahu 4 bahagian, kita hanya perlu darab. So 4 darab 4 dapat 16. And 3 part darab dengan 4 akan dapat $12. Okay. So this one is unitary method. Okay, next one, kita ada proportion method. So proportion method ni macam mana nak buat? Kita ada 7 parts dengan 3 parts. Okay, kita boleh buat dalam bentuk pecahan. So 4 part ni 4/7. Okay.
akan sama dengan yang kita tak tahu 28. Okay. So 7 pergi 28 ni kita darab dengan berapa tadi? Kita times with 4. Okay. Maksudnya yang atas ni pun kita akan darab dengan 4. Okay. So terus kita dapat jawapan X kita bersamaan dengan 16. Okay. And next one, 3 7 sama dengan Y 28. Okay. Yang ni pun sama, yang ni kita darab 4. Okay. So this one pun kita akan darab 4. So our value for Y is $12. Okay. And last one, cross multiplication method. Sama macam ni, 4/7 sama dengan X nisbah 28. So bila cross multiplication maksudnya kita akan darab silang. Ni akan darab dengan yang ni akan darab dengan ni. So we will get 7X sama dengan 28 darab dengan 4. Akan dapat 112. Okay. So X kita adalah 112 bahagi 7. Which is 112 bahagi 7 kita akan dapat 16. Okay. And same goes with another one. 3/7 is equal to Y over 28. So buat darab silang. 7 darab Y dapat 7Y. 28 darab 3 akan dapat 84. So Y kita adalah 12. Okay. So you have to know all this method. Nampak macam unitary method ni senang kan? Tapi sebenarnya kita boleh guna cross multiplication in another question. Ni lagi applicable untuk semua soalan. Okay, this method. Okay, sambung. So this one adalah map for New Zealand. A map of New Zealand has a scale of 1 to 900,000. Okay, 900,000. So 1 nisbah 900. Ni maksudnya dia dah letak unit yang sama. 1 cm dengan 900,000 cm. Okay. Which mean dekat map kita tengok dia 1 cm. In real life dia adalah 900,000 cm. Okay, so the distance of the map from Auckland, kat mana Auckland? This one Auckland. So daripada Auckland to Hamilton. So Auckland pergi ke Hamilton. Hamilton ni nampak ni. Ni Hamilton. Okay. So jarak dia adalah 11.5 cm. Ni dalam map tu The distance on the map adalah 11.5 cm. What is the actual distance? Apakah distance sebenar dia? Okay. So sama juga kita boleh guna cara-cara yang ketiga-tiga tadi. Kita tulis dulu maklumat yang ada. Kita ada maklumat 1 nisbah 900,000. Okay. So dekat Auckland pergi Hamilton adalah 11.5 cm. Auckland to pergi ke Hamilton. Okay, so kita boleh guna unitary, dia dah bagi dah. Okay, bateri nak habis. Okay, so this one is our information 1 to 900,000. So let's say we use the cross multiplication method. 1 nisbah 900,000. Okay, this one adalah dekat map. Yang ni dekat our real life. Okay, so the information given is 11.5 cm on the map. Kita nak tahu real life ni berapa dia punya jarak. Kita nak tahu yang ni apa. Okay. So kita buat cross multiplication. Ni akan darab dengan yang ni. 1 akan darab dengan X. Okay. So 1 times with X. Ni akan darab yang ni. Yang ni akan darab dengan ni. 1 darab X akan dapat X. Okay.
900,000 darab dengan 11.5. Kita akan dapat 10 350. Okay. So this one adalah unit sentimeter. Okay. So real life dia adalah 10 juta je ke? 10,350. What is the actual distance? So dekat soalan ni dia tak tanya pun dalam kilometer. So tak apa je kita tinggal jawapan dia dalam sentimeter. Okay. So kalau dia nak dalam kilometer, you have to change this into kilometer. So sentimeter pergi kepada meter dulu and then kita akan pergi kepada kilometer. Okay. But this one dia tak tanya pun, so tak apa, kita biar je dalam sentimeter. Okay, next, ratio compare 2 unit or 3 quantities measured in the same unit. So yang ni dalam map ni pun dia dah bagi dah unit yang sama kena sentimeter, sentimeter. So untuk ratio kena unit yang sama. Okay, next one, a fruit drink is made by mixing orange squash with water in the ratio 2:3. So yang ni dia buat orange kepada water, orange to water. Ratio dia 2:3. Okay, 2:3. And then dia tanya berapa water needs to be added to 5 liter orange. So kalau dia tanya 5 liter orange, berapa water kita kena letak? Okay, so this one, orange to water, 2:3. So kalau orange dia 5 liter, berapa water diperlukan? Sini kita tak tahu X. Okay. So boleh buat darab silang. 2 dengan ni. Kita buat darab silang. 2 darab dengan X. 5 liter darab dengan 3. So akan dapat 2X is equal to 15. Okay. And then to find X, kita akan divide dengan 2. Dapat jawapan dia 15 bahagi 2, 7.5 liter. Okay. So another thing is for multiplication, cross multiplication ni, boleh juga kita ambil dia seperti ini. Maksudnya, nak tahu value of X ni, 5 akan darab 3 bahagi dengan 2. So, naik atas ni kita akan darab, bila pergi sini kita akan bahagi. So, we will get 5 times 3 over 2. Okay, jawapan dia akan dapat sama 7.5 liter. Okay, next one. Next one. Example 2. Two business partners, Naufal and Adam, divided their total profit in the ratio 3:5. So, Naufal dapat 2,100. How much Adam get? Okay, so Naufal kepada Adam. Naufal to Adam, business partner, ratio dia 3:5. So Naufal receive $2,100. Okay. Okay, so ni maklumat yang kita ada. Naufal to Adam is a business partner. So the ratio is 3:5. So Naufal dapat 2,100. Berapa untuk Adam? Sama juga untuk find ni kita boleh buat cross multiplication. Okay, kalau kita buat cross multiplication akan dapat 3 darab X ni akan darab ni. So 3X 2,100 darab dengan 5. We will get 10,500 and then find X. Kita akan dapat 3,500. So 3,500 ni unit dia adalah duit so dollar. So Adam akan dapat 3,500. Okay. So nak tahu betul ke tak ni, kita tengok. Kita check lah balik. Betul tak pengiraan kita kat sini. Okay. Done. Next one. Increase and decrease using ratio. Okay, so sekarang kita nak increase using ratio. Suppose a recipe of 6 people. So untuk 6 people memerlukan 450 gram.
So 6 people kita perlukan 450 gram. How much is needed for 10 people? So sekarang ni kita nak increasekan dia. Okay, so 6 daripada untuk 10 orang berapa pula? Okay. So yang ni 4 people. Daripada 6 dia naik 10. So daripada 450 gram 450 gram berapa untuk 10 ni, okay? So kena make sure letak ni dekat tempat yang betul. So bila 6 people adalah 450 gram, so for 10 people dapat berapa? So this one pun kita boleh buat cross multiplication. 6 akan darab dengan X, so dapat 6X. 450 will times with 10, kita akan dapat 4,500. Okay, and then to find X, kita boleh dapat 4,500 bahagi 6. Dapatlah 750. 750 gram. Which mean untuk 6 tadi dapat 450 gram. For 10 people, we will have to use 750 gram. Okay, so yang ni dia increase lah ni. Daripada 6 kepada 10. Daripada 6 ni kepada 10. Okay, next one. Nak decrease using ratio pula. So just now, 6 people, 450 gram. Sama juga maklumat. So sekarang nak decrease jadi 4. Daripada 6 jadi 4 pula. Okay, tadi dia increase 6 kepada 10. Sekarang 6 dia jadi 4. So untuk 6, we need 450 gram. So berapa untuk 4 orang? Okay, yang ni kita tak tahu. Okay, and then kita buat cross multiplication. 6Y sama dengan 4 darab 450. Dapat 1,800. And then to find the value of Y, 1,800 akan bahagi dengan 6. So 1,800 bagi 6 akan dapat 300. 300 apa? 300 gram. Okay, done. Okay, so yang ni dia decrease, yang atas ni dia increase. Next one. Ni sama peringatan, make sure kena same unit. So yang ni same unit lah ni. 4 dengan 6 ni unit dia people. Okay. Meanwhile, yang ni pula unit dia adalah gram. Yang ni baru nama dia ratio. Okay. Next one. Kita masuk rates. Rates adalah compare to quantity measure in different unit. So untuk rates dia boleh guna different unit. Contohnya speed, kilometer kepada hour. Okay, compare to quantities, different units. Example 1, suppose the temperature change at rate of 5 degrees a minute. So, temperature ni dia tukar kepada 5 degree dalam masa berapa? Dalam masa 1 minit. Okay. How long it take for temperature to change to 20 degrees? So, kalau 20 degree berapa pula? So yang ni kita boleh guna proportion method pun boleh juga. So kalau dia jadi 20 degree, berapa minit dia perlukan? Okay. So this one 25 nak pergi 20 kita darab berapa? Okay, this one kita akan darab 4. Betul. Maksudnya 1 minit ni pun kita akan darab 4 kali ganda. So our final answer we will get, jawapan last kali kita akan dapat how long will it take? Kita akan dapat 4 minutes. Okay. 4 minutes. Okay, next one. A plant is growing at the rate of 0.5 cm a day. How much will it grow in a week? Okay, so a week ni maksudnya 7 hari. Okay, 0.5 cm. 0.5 cm. Dalam masa 1 hari. Okay. So kalau 7 days, berapa dia membesar? So yang ni dia darab dengan 7. Okay.
1 day darab dengan 7. So atas ni pun kita akan darab dengan 7. So akan dapat 3.5 cm. So ni jawapan kita, 3.5. This is our answer. Okay, how much will it grow in a week? 3.5 cm. How long will it take to grow 10 cm pula? So macam mana, berapa lama diperlukan untuk dia jadi 10 cm? So tadi 0.5 untuk masa 1 hari. Okay. So kalau 10 cm, berapa lama pula? Okay, berapa lama? Okay. So yang ni pun kita boleh buat cross multiplication, tak pun tadi kita buat macam ni, kita darab 7 kan. Dia salah satu, boleh pilih nak buat yang mana-mana. Kita ada 3 method tadi. So let's say yang ni kita nak buat cross multiplication pun boleh juga. So akan jadi 0.5 akan darab dengan X, 1 hari akan darab dengan 10 cm. Okay, so 0.5X. Okay, 1 darab dengan 10 sama dengan 10. Okay, so untuk tahu X ni, X akan sama dengan this one kita akan bahagi 0.5, this side pun kita akan bagi 0.5. So 10 divide with 0.5, we will get 20. Okay, therefore, how long will it take to grow 10 cm? Maksudnya dia memerlukan 20 days. Okay, next one, example 3. A tank contain 500 liters of water. The water is leaking at a rate of 2 liters a day. So kita ada satu tank ni. Tank ni dia ada 500 liter. Okay, kita ada 500 liter. So water is leaking. So air dia asyik terkeluar je 2 liter dalam masa 1 hari. 2 liter dalam masa 1 day. Okay. How long will it take for half the water to leak out? So ni 500 liter, kalau half dia adalah 250. So dia tanya kalau 250 liter, berapa lama masa diambil? 250 liter. Okay, sama dengan berapa hari? Okay, this one kita boleh guna mana-mana method. Okay, let's say kita buat cross multiplication. So we will have 2 liter darab dengan X akan dapat 2X. Okay, and then 250 darab dengan 1 dapat 250. Okay. To find the X days ni, kita akan bahagi dengan 2. So sini bahagi 2, our left hand side bahagi 2, our right hand side pun bahagi 2. So 250 divide with 2, we will get 125. Maksudnya dia memerlukan 125 hari. Days. Okay, next one. How much would leak out in 6 hours? So dalam masa 6 jam pula. So in a day, how many hours in a day? Okay, dalam sehari kita ada 24 jam. So maksudnya 2 liter ni dia akan keluar dalam masa 24 hours. Okay. If 6 hours berapa pula? So kalau 6 hours, dia tanya 6 hours berapa liter yang akan leak out. Okay. So we will do cross multiplication. So 2 times dengan 6, 24 hours times dengan Y. Kita akan dapat 24Y is equal to 6 darab 2, 12. Okay. So nak cari Y ni kita kena bahagi 24 kat sini. Divide with 24. So this one pun kita kena divide with 24. Okay, so 24 divide dengan 24, we will get 1Y here. And 12 divide with 24, kita akan dapat 0.5. 0.5 apa? Liter. Okay. So maksudnya dalam masa 6 jam tu,
air yang akan leak out adalah 0.5 liter. Okay, next one. This one, apa perbezaan ratio dengan rates? This one ada dalam your handout. Compare 2 or 3 quantities measured in the same unit written in the form this one. Compare in a different unit. Okay. So can be expressed as fraction involving different unit. So kalau ratio tadi, kita boleh tulis dalam fraction juga. Ratio can be write in fraction, tapi dia kena same unit. Okay, meanwhile, for rate ni, dia boleh unit yang berbeza. So semua ni dia hampir sama je. Ratio, rates and proportion almost the same thing sahaja. Proportions, a relationship that states that two ratio or two rates are equal. So kita boleh tulis macam ni. Is a proportion to B. So A is a proportional to B. Okay, so contoh cerita kacang. If 10 beans have a mass of 17 gram, then 30 beans have a mass of 51 gram. Okay, so maksudnya 17 gram adalah untuk 10 bin, 51 gram adalah untuk 30 beans. Okay, which mean dia darab berapa kat sini? Dia darab 3 and kat bawah ni pun dia akan darab 3. Okay. Okay, so that's all for today. Itu sahaja. And you can read these notes. Yang ni notes yang teacher dah screen cap daripada buku teks. If you want to read from the textbook, chapter 5 if kalau tak silap. Chapter 5, ratio, rates and proportion. So this one example for ratio and this one example for rate. Okay, Rajan is riding his bicycle. And this one is an example of proportion. Okay. But all these three method kita boleh guna sahaja untuk ratio, rate and proportion. Okay. This one is the summary between ratio, rate and proportion and exercise hari ini. Okay. So that's all for today. Thank you for watching. For tomorrow we will continue with direct proportion and inverse proportion. Okay. Thank you.